Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita sembang dalam sembang-sembang kita pasal kahwin. Now, hari ini insyaAllah kita akan melihat lagi beberapa soalan dan jawapan yang kita boleh temui di Instagram Aiman Azlan. Siapa yang tak follow dia lagi, pergi follow dia, Instagram Aiman Azlan. InsyaAllah banyak manfaat di situ. So tanpa buang masa, kita terus kepada persoalan yang pertama. So soalan ni berbunyi, lelaki ni pemalu, dalam kurungan introvert sangat. Yang perempuan ni je yang selalu tanya tentang future. Dan lelaki kata dia nak serius dengan perempuan ni. Tapi lelaki ni macam tak ada effort je. Interesting question So dia pemalu dan dia introvert, yang menyebabkan maknanya mungkin dia banyak senyap lah kot. Yang perempuan ni je yang asyik tanya pasal future kepada lelaki ni. Tapi lelaki ni kata dia nak serius dengan perempuan ni, tapi macam tak ada effort je. Jawapan dia, anda boleh bawa isu ini untuk dibincangkan dalam ta'aruf. Okey, saya tak tahu background soalan ni sebenarnya kan. Maknanya bila, adakah saya assume based on soalan ni macam perempuan ni expect certain two-way communication yang tak tahu nak kata kerap, tetapi macam ada flowing Maknanya kalau macam one way je, so gitu dalam beberapa video yang lepas saya ada sebut pasal diri saya yang saya tak ada sebut pasal diri saya ni introvert. Saya memang seorang introvert kalau bahasa Melayu keras sumbang tak erti berkomunikasi dengan orang, tak erti bergaul dengan orang, tak erti bercakap dengan orang. Yang itu menyebabkan salah satu faktor kenapa saya ni jadi penyenyap dan itu mungkin menjadi satu faktor yang menyebabkan kalau tak ada sebab mendesak, tak adalah terfikir nak berkomunikasi dengan sesiapa, termasuk bakal pasangan masa tu so itu mungkin salah satu faktor, selain daripada faktor terasa macam macam saya sebut dulu, macam kita kan belum kahwin, nak komunikasi buat apa. So saya pun ada mindset begitu So wallahualam, yang ni konteksnya bagaimana, adakah just kerana pemalu atau sebab dia rasa tak perlu kan, wallahualam. Tapi rasanya soalan ni ada imply yang perempuan ni expect, either dia rasa perlu komunikasi tu ataupun dia expect that communication so bila lelaki ni tak ada, macam dia rasa macam tak ada effort. So jawapan ni quite interesting sebab bila Aiman Azlan sebut anda boleh bawa isu ni untuk dibincangkan dalam ta'aruf, dia imply beberapa benda yang saya rasa agak menarik jawapan ni. Satu, kena adalah sesi ta'aruf tu, dan kalau dalam video yang lepas kita kata ada orang ketiga facilitate dan sebagainya, satu. Dan kat situ boleh directly berterus terang lah, salah satunya ialah apa expectation kita, supaya masing-masing faham kan. Sekiranya ada breakdown of understanding dalam konteks macam contohnya yang lelaki ni expect tak ada pun keperluan nak berkomunikasi kan, so tak ada apa-apa masalah pun lah tindakan dia senyap je kan. Sedangkan perempuan expect sebaliknya, kenalah berkomunikasi, aku nak kenal ni, aku nak tahu ni, aku nak sembang pasal future contohnya. Wallahualam. So itu maksudnya dalam sesi ta'aruf tu sepatutnya clear cut lah kan, what's the expectation. Kalau dalam orang-orang yang menjaga of course dalam sesi ta'aruf tu pun ada orang ketiga, dalam medium komunikasi pun ada orang ketiga contohnya, macam apa yang saya selalu conduct begitulah. Maksudnya kalau even dalam WhatsApp group tu kita terpacak dekat situ sebagai orang yang ketiga, walaupun jarang nak tengok apa benda yang sembang pun, tak ada masa nak tengok pun, dan tak teringin nak ambil tahu pun. Cumanya kehadiran kita kat situ menghalau syaitan je lah kerjanya kan. So kalau biasanya kalau kita buat grup tu kan, kadang-kadang pasca ta'aruf, sesi ta'aruf official tu, biasanya adalah expectation dia macam, oh ni kita buat grup supaya kita boleh bincang apa kan, ni nak bincang apa pasal benda-benda yang perlu untuk majlis bertunang ke, family nak tahu apa ke dan sebagainya, what kan. Sebenarnya masih adakah itu nak dijadikan platform ta'aruf juga kan. And of course, if that is the case, if perempuan tu expect continuous conversation ataupun exchanging of information tu is part of ta'aruf,
Wallahu alam, kan. Sebab based on saya punya pengalaman peribadi dan juga pandangan berdasarkan konsep-konsep yang saya pegang, proses yang itu saya lebih suka dia dalam sesi yang berdepan face to face dengan orang ketiga tu, of course. Sebab dia lebih profesional. Dia kurang membuka kepada, sebab kalau kita nak kata kita nak bertaaruf dalam medium yang macam chatting dan macam je lah, macam bertukar-tukar WhatsApp dan sebagainya tu, satu kalau kita nak tu, dia mungkin dia terdedah kepada interpretasi, sebab dia tak ada intonasi dekat situ dan sebagainya. Itu satu hal. Satu lagi ialah, adakah itu yang terbaik untuk apa yang kita nak capai? Sebab kalau kita berdepan dan sebagainya ni, biasanya the setting tu set the mood dan set the tone. Sekiranya dia satu stretched out perbualan, macam sebab bila kita tukar-tukar message tu, dia stretched out proses. Kadang-kadang dia membuka lebih peluang kepada unsur-unsur lain yang tak perlu. So wallahu alam, saya pun tak sure apa background kepada soalan ni. Tetapi bila Aiman Azlan dia punya jawapan tu menghala kepada ta'aruf tu, saya rasa menariklah jawapan tu. Dia tak perincikan apa-apa persoalan macam saya ni, tapi dia kalau diimplement, hopefully insya-Allah sekaligus menyelesaikan beberapa masalah. InsyaAllah. So saya rasa jawapan yang menarik. Dan pandangan peribadi saya, top up yang saya beritahu tadi, seperti itulah, kan, seperti itu. Wallahu alam. Kan, sebab tak dapat nak diagnose banyak di sebalik soalan ni, kan. Soalan yang seterusnya. Lelaki agree untuk cuba mengenali, tetapi lelaki tak ada effort untuk mengenali. How? Dia agree untuk cuba mengenali, tapi tak ada effort untuk mengenali. Again, ini adakah ada certain expectation tertentu pasal proses mengenali ni? Adakah maksud soalan ni dia tak ada, bila nak set waktu untuk ta'aruf, dia buat macam banyak dalih sampai susah nak set program tu ke? Set sesi ta'aruf tu ke? Adakah itu yang dimaksudkan? Dia tak banyak message dan sebagainya. So kadang-kadang soalan-soalan ni ialah ada underlying question yang saya tertanya, apa maksud dia sebenarnya. Kalau sebelum saya baca jawapan kalau sekiranya macam dia kata dia serius, kemudian kita kata jom kita set sesi ta'aruf, nak set tu macam dia banyak dolak dalih pula dan sebagainya, itu menimbulkan persoalan yang besar jugalah. Macam kalau kita serius, proses ni kita nak mengenali satu sama lain ni, proses yang serius lah. So set lah the date dan sebagainya, kita lalui lah proses tu, kan. So kalau nak set proses tu pun macam dia macam, awak serius tak nak set proses ni, kan. Yang tu menimbulkan satu hal, kau serius ke tak ni. Tapi kalau yang dimaksudkan ni mau kepada ada expectation, kalau serius selalu lah message aku, kan, tanya-tanya aku benda, kan. If that is the expectation, satu, saya mungkin cadangkan, mungkin sembang dengan orang yang berpengalaman dan semuanya, what is the best process. Dan kalau anda bersetuju dengan proses ta'aruf seperti yang dianjurkan oleh Aiman Azlan dan saya sendiri, set satu face to face proses ta'aruf dengan orang ketiga yang dipercayai itu, that's the way. Dan kat situ kalau dalam nak set benda tu pun nampak dia tak serius, dalam tu pun macam, kau ni serius ke tak, mungkin itu red flag ke apa, wallahu alam, anda boleh decide. Tetapi kalau anda sendiri sebenarnya mengharapkan komunikasi yang berterusan, first, adakah itu anda rasa diperlukan untuk proses ta'aruf tu, untuk saling mengenali tu, kan, ataupun bagaimana? Sebab saya rasa benda tu tak perlu, kan, untuk mengenali, untuk mengenali. Okey, kita baca jawapan Aiman Azlan. Apa anda maksudkan dengan effort untuk mengenali? Tanda soal. Betul, saya pun tertanya juga, tuan. Adakah anda dan dia mempunyai fahaman yang sama tentang itu? Tanda soal. Okey. So this relates dengan apa yang saya cakap tadi lah, untuk soalan yang awal tadi kot. Persepsi, expectation, paradigm yang lelaki tu agak berbeza dan totally berbeza dengan persepsi, paradigm,
expectation perempuan tu contohnya. Yang ni kata kalau nak kenal jom kita taaruf. Yang ni kata sembang-sembang lah, chat lah dan sebagainya. So kalau benda tu berbeza dan kita masing-masing pegangan expectation masing-masing, dia akan ada communication background lah di situ. And so make sure we understand each other, know each other's expectation dan tahulah proses yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Itulah setengah-setengah soalan ni dia imply certain things sebenarnya, yang saya rasa macam setengah-setengah soalan ni membayangkan orang tu tak adalah rasa macam perlu sesi ta'aruf tu untuk sesi mengenali tapi kita kenal je lah, sembang. Dalam konteks ni, dalam banyak kalau Aiman Azlan, saya duk highlight dia sebab saya banyak baca bab ni di Instagram dia. So saya just petik-petik apa yang saya rasa saya agree on. This process should be a very, very professional process. Yang mana kita nak sampai keputusan untuk kita tahu adakah yang terbaik untuk kita proceed dengan dia berdasarkan ta'aruf. So dia bukan sesi mengorat, dia bukan sesi mengayat, dia bukan sesi apa, dia bukan sesi menunjukkan konon-konon versi kita yang terbaik. Dia bukan sesi tu, dia sesi untuk mengenali, untuk sama-sama kita buat keputusan yang terbaik. So if we understand that, then hopefully we can understand kenapa prosesnya yang sebaiknya begitu. Kalau anda nakkan benda lain, apa yang anda nak tu sebenarnya kan, dan adakah itu yang terbaik? Wallahualam. Berpusing-pusing pula saya rasa pagi ni pula tengok saya. Betul lah, sekarang dah pukul 1.30 pagi. Inilah masa yang ada sempat lepas habis workshop tadi, sementara nak tidur sebelum esok sambung workshop. Wallahualam. Saya kalau saya berterusan ni lagi merapu dan dah tak sharp dah otak ni. So saya berhenti di sini. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.